Okay guys, apa khabar semua? Pada hari ini kita akan menyelam satu novel dengan mendalam, iaitu novel Pantai Kasih tingkatan 4 KSSM. Let's go. So hari ini apa yang kita nak buat? Kita akan go full in depth dalam novel tu. Anda akan dapat review, anda dapat sinopsis dan juga highlight peristiwa-peristiwa yang penting dalam novel ini. Okay, kalau anda ingin skip terus ke konten tersebut, anda boleh klik timestamp saya tinggalkan di description di bawah. Baiklah, kita akan mulakan dengan sinopsis buku novel Pantai Kasih. Novel ini menceritakan tentang seorang doktor bernama Raiha yang terpaksa melalui pelbagai bentuk kesukaran sebelum dia berjaya menjadi doktor pakar bedah. Selepas menghadapi kegagalan dalam perkahwinannya, dia akhirnya menerima pelawaan mentornya Dr. Wang agar menyertainya di pusat rawatan mewah yang dikenali sebagai Pusat Rawatan Pantai Kasih. Di sepanjang bertugas di pusat rawatan tersebut, fikiran Raiha sering terganggu tentang komplikasi pesakitnya yang kurang berkemampuan. Namun mereka masih mampu untuk bertungkus lumus menabung wang bagi mendapatkan rawatan operasi daripada pakar-pakar perubatan di pusat rawatan itu. Anehnya, yang kaya tak dapat pula penyakit yang sama. Kian terganggu Raiha apabila melihat X-ray milik seorang pesakit dia dari mata kasar. Memang tiada apa-apa yang aneh berlaku, namun nalurinya memberitahu ada sesuatu yang tidak kena dengan X-ray itu. Ini membuatkan Raiha tambah tertekan. Di samping itu, Raiha juga sering terganggu dengan gambaran-gambaran bekas suaminya yang perlahan-lahan mengingatkan dia pada kisah silamnya yang amat menyakitkan dan menyayat hati. Bagaimanapun, oleh semangatnya yang kuat, dia teruskan juga perjuangannya dalam bidang perubatan. Apabila dia cuba meluahkan perasaan tentang masalah itu kepada Dr. Wang, ternyata mentornya itu tidak agak senang. Padahal sebelum itu, Dr. Wang adalah guru demonstrasinya dalam bidang anatominya dan mengajarnya tentang unsur-unsur surgery dan pembedahan. Dari ketika itu, dia menjadi siswi tahun pertama dalam spesifikasi ortopedik di institusi tinggi tempatan dahulu. Dalam beberapa tahun kemudian, apabila dia memulakan klinik kerjanya di beberapa hospital kerajaan, pernah beberapa kali bantu Dr. Wang dalam bilik pembedahan selain kerap mengingingi lelaki tersebut ke ceramah-ceramah perubatan dan sebagainya. Malah hatinya pernah tersangkut pula dengan doktor kacat itu, biarpun lelaki itu dah tua dan juga tak mengendahkan kewujudannya. Biarpun ketika itu, selain daripada mentornya, Dr. Wang tu bukan yang pertama dalam hati dia. Tak ada orang lain dah. Dia fikir tentang Dr. Wang je. Tetapi apabila bekerja di pusat rawatan milik mewah Dr. Wang tersebut dan ditugaskan untuk mengambil alih tugas membedah salah seorang pesakit yang menghadapi komplikasi, berulang-ulang kali pandangannya terhadap doktor itu mula berubah. Pelbagai tanda tanya mula menyelembungi dia dan peristiwa aneh-aneh berlaku sehingga Dr. Wang mengalami kemalangan di jalan raya yang berhampiran dengan pusat rawatan tersebut. Biar apa pun perasaan dia, sebagai seorang doktor yang profesional, Raiha tetap menjalankan operasi ke atas Dr. Wang dengan menggunakan peralatan yang boleh khas oleh doktor itu tersendiri, iaitu yang sama dengan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pesakit-pesakit yang kurang berkemampuan. Okey, sekarang time untuk kita review pula novel Pantai Kasih ini. Okey, novel Pantai Kasih ini merupakan karya yang dicipta oleh Azmah Nordin yang telah asal-asalnya dibuat pada tahun 1996 sebelum diterapkan dalam silibus pembelajaran pada tahun 2015. Masa mula-mula masuk dalam KSSM dulu, pernah jadi kontroversi kerana terdapat peristiwa-peristiwa di dalam novel tersebut yang dianggap tidak sesuai kepada golongan-golongan pelajar sekolah menengah. Namun sedapun dikaji-kaji, dia berjaya menembusi ujian-ujian sebelum buat keputusan yang ia sesuai untuk diterapkan dalam si pembelajaran bagi sekolah menengah. Jadinya, apa yang best sangat dalam buku ni? Buku ni mengisahkan tentang Raiha yang terpaksa menghadapi pelbagai kesusahan sebelum dia dapat kejayaan. Jadinya kita dapatkan inspirasi untuk menghadapi perkara-perkara yang susah. Memang payah sangat dia punya ujian dia, macam-macam dia hadapi. Selain itu, penggunaan ayat dalam novel ini, penggunaan perkataan dalam novel ini sangat-sangat gramatis dan juga saya kata kaya bahasa. Jadi dia macam ada banyak perumpamaan, banyak peribahasa. Jadinya boleh meningkatkan kosakata kepada pembaca dan juga bantu pembaca mendapatkan idea untuk menyalin karangannya dengan lebih bagus ataupun meningkatkan dia punya skill untuk lebih menguasai secara bahasa Melayu. Jadinya kita ni juga ada banyak momen-momen yang best sebabkan pembacanya bertanya seperti ulang sihran yang dibedah banyak kali tapi nampak tak baik-baik. Macam-macam lagi peristiwa ni, tapi saya tak nak spoil dalam cerita ni. Nanti kita spoil kan dalam highlight peristiwa yang penting. Okey, seterusnya dia macam banyak benda yang saya
kurang minat dalam novel ni, walaupun dengan pelbagai kayanya penggunaan bahasa dan juga peristiwa-peristiwa yang menarik dalam cerita ni. Cerita ni sedih gila sebenarnya, cerita nak cakap. Memang ni sedih. Nak cakap dia terlalu susah ujian yang dilalui oleh Dr. Raiha. Macam saya boleh kata mampu depression je. Okay, bayangkanlah dia macam cerita dia nak jadi doktor, bapak dia tak bagi. Dia dah kahwin, lepas tu ada masalah dalam keluarga dia. Dia ada pesakit dia miskin. Dia macam terlalu sedih lah. Dia macam, bagi saya dia kurang naik sangat sebab dia terlalu negatif. Boleh kita tidak macam tu? Ini adalah pandangan saya lah. Selain itu, dia macam banyak sangat dia dalam novel ni ada banyak ni tahu, dia ada banyak flashback. Jadinya membuatkan cerita dia agak tarik panjang. Tapi bagusnya flashback tu supaya kita dapat lebih faham betul-betul cara novel itu, cara penceritaan novel itu. Tapi dia banyak tahu flashback. Dia kiasan-kiasan, kadang-kadang kita pun tak faham dia punya jalan cerita sebab ada banyak flashback. Jadi kena baca betul-betul lah. Lagipun karangan ni banyak. Lepas tu bila guna bahasa yang agak kaya, macam tinggi. Jadi apa cerita dia? Dia macam kita suka sikit nak baca. Tapi apa pun, kalau kita ada effort, memang best lah baca buku ni. Apa yang di luar sana yang terasa macam teringin nak beli buku ni, jangan risau. Jangan anggap buku ni hanya untuk budak sekolah. Beli je buku. Saya boleh sarankan buku ni kepada semua pembaca-pembaca di luar sana, pembaca-pembaca urban seperti yang siapa yang suka cerita fiction, siapa yang suka tengok cerita action, cerita cinta, novel macam tu, dia boleh belilah daripada buku ni. Dia bukan novel yang macam biasa-biasa tau. Dia agak high level tau. Dia pun saya sarankan buku ni untuk dibeli kepada pecinta buku di luar sana. Okey, itu saja untuk review. Peristiwa kemalangan Dr. Wang. Dr. Wang menerima panggilan palsu yang menyatakan bahawa berlakunya kecemasan di pusat rawatan Pantai Kasih. Sewaktu membelok ke kawasan pusat rawatan tersebut, lutut kakinya kejang dan pergelangan tangannya juga kebas, menyebabkan dia terbabas dan melanggar tembok di pusat rawatan tersebut. Kemalangan tersebut telah menyebabkan Raiha melakukan pembedahan ke atas Dr. Wang menggunakan kelengkapan hospital milik keluarganya yang biasa digunakan untuk membuat pembedahan terhadap pesakit golongan menengah dan sederhana. Walaupun menggunakan peralatan yang sederhana, pembedahan tersebut berjalan dengan lancar dan Dr. Wang berjaya dirawatkan. Terusnya, peristiwa pencerobohan pusat rawatan Pantai Kasih. Seorang lelaki telah menceroboh pusat rawatan Pantai Kasih dan telah menahan Felicia. Seterusnya, lelaki tersebut akhirnya telah dapat dikawal oleh emak Unong Siron yang menyatakan bahawa anaknya Unong memerlukan bantuan sebagai doktor. Walau bagaimanapun, Unong sudah pindahkan ke hospital lain dan meminta dia ke hospital tersebut. Dengan hela tersebut, lelaki itu dapat diberdaya dan dibawa keluar daripada hospital tersebut. Seterusnya, peristiwa kemalangan yang meragut anak perempuan Raiha dan Dr. Sadis. Anak perempuan hasil perkahwinan Raiha dan Dr. Sadis rentung selepas disambar api yang sedang marak membakar kereta mewah milik Dr. Sadis pada malam tersebut. Dr. Sadis dihantar pulang oleh Dr. Wang ke rumahnya dan turut ditemani oleh Sister Felicia. Namun, setibanya di rumah, didapati Raiha sudah bawa anaknya lahir. Dr. Sadis dengan rasa marah meminta Felicia beli minyak petrol dan menyimbah ke kereta mewahnya. Kena berasa sangat marah. Dia tak tahan dah dengan tindakan Raiha tanpa disedari anaknya ada kat dalam kereta tu. Lalu anaknya kena sambar dengan api yang sedang marak membakar kereta mewahnya itu sehingga meragut anak perempuan itu. Peristiwa yang membawa impak positif kepada pembacanya ialah peristiwa Raiha yang berdegil untuk belajar sehingga menjadi doktor pakar walaupun ayahnya sudah menasihatinya untuk tidak menyambung ke bidang tersebut. Menurut ayahnya, jawatan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan seorang wanita. Namun, berkat usaha dan matlamat yang ada pada Raiha, dia mampu menjadi doktor pakar bedah yang ternama di pusat rawatan Pantai Kasih bertahun-tahun menghadapi kesusahan. Okay, itu saja guys. Thank you for watching this video. I hope this video dapat membantu korang memahami lagi novel Pantai Kasih. Okay, itu je. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Kalau anda rasa video ni sangat best, sangat membantu dan sangat menyeronokkan dan anda ingin membantu saya kembangkan channel ini, tekan like, subscribe, tengok video-video saya. Thank you for watching. Kita jumpa lagi. Bye.